Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak tengok 7 pemain yang telah memaksa perubahan peraturan dalam bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Hari ini dalam segmen Pala Bola Misteri, kita tak mau sembang pasal transfer. Walaupun transfer kali ni memang rare jugalah, tiba-tiba player macam Benzema, macam Kante pergi dekat Arab Saudi, dan kemungkinan besar akan ada penambahan lagi. Dan tiba-tiba secara mengejut Messi ke Inter Miami pula. Memang pening lah Mat. Tu tara transfer window tak buka lagi tu. Tara tak buka lagi, transfer gila-gila dah jadi dah. Aku tak tahu lah macam mana nanti kan. So tapi kita tak mau sembang lagi pasal benda tu. Kita nak sembang pasal 7 pemain telah memaksa peraturan bola sepak diubah disebabkan mereka. Tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 7 dulu. Nombor 7 adalah Diego Forlan dekat Manchester United. Waktu ni game antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Southampton pada tahun 2002. Dan kalau hampa nak tahu, Forlan dekat Manchester United bukanlah seorang striker yang tajam. Tapi walaupun dia ni bukan seorang striker yang tajam, setiap kali dia skor gol dia tu mestilah lawa dekat MU. Dan ada satu perlawanan bola sepak antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Southampton. Waktu tu scoreline masih lagi 1-1 dan Forlan dimasukkan dalam game tu dan berjaya skor gol kemenangan cukup cantik daripada lock kotak penalti. Disebabkan terlalu seronok dan juga hype dengan gol tu, Forlan telah celebrate gol tu dengan membuka baju dia sebagai tanda seronok. Namun celebration ikonik macam tu tiba-tiba berubah menjadi celebration yang lawak selepas Forlan gagal nak pakai baju dia balik bila game dah mula balik. So nampaklah Forlan tu berlari-lari ke atas padang tak pakai baju. Dah nampak macam main petang-petang dah boleh jadi. Walaupun benda ni nampak lawak, tapi FIFA ambil benda ni serius. Dan sejak itulah FIFA telah menetapkan yang pemain yang buka baju dekat atas padang akan dikenakan denda kad kuning kalau mereka buat demikian. Tapi satu fun fact, FIFA just kenakan hukuman dekat player yang buka baju. Dekat player yang buka selok, mereka tak kenakan hukuman. Sebab ada pernah jadi player celebrate score goal, dia buka selok, referee tak boleh nak buat apa. Tapi dia buka selok tu dia pakai spender lah. Referee tak boleh nak buat apa lah sebab peraturan dalam FIFA tak nak bagi kad kuning pun dekat player buka seluar. Mungkin nanti FIFA boleh ubah pula peraturan ni. Nombor 6 adalah Neymar. Neymar adalah salah satu penalti taker terbaik dekat dunia lah ni. Satu benda dia ada bila ambil penalti ni adalah ketenangan lah. Ketenangan dia memang tinggi gila. Tengoklah Neymar ambil penalti macam mana. Hebatnya Neymar ni ambil penalti sampai FIFA terpaksa ubah peraturan dalam sepakan penalti tau. Dan tipikal penalti yang Neymar ambil ni, Neymar ni akan berlari perlahan menuju ke gol. Dan bila sampai dekat bola, dia ni akan acah. Dan bila goalkeeper buat gerakan, barulah dia akan shoot. Perbuatan ni telah dianggap disadvantage oleh FIFA, lagi-lagi kepada goalkeeper lah. Dan selepas tu FIFA melarang pemain untuk buat acah-acah dekat depan gol. Dan FIFA juga keluarkan kenyataan dalam dokumen pindaan kepada Undang-Undang Permainan Bola Sepak, iaitu pada bulan Mei 2010, yang berbunyi berpura-pura untuk menendang bola. Sebaik saja pemain menamatkan larian, dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan pemain mesti diberikan amaran. Dan aku rasa tindakan ni adalah satu tindakan yang bijak daripada FIFA lah. Sebab penalti kalau hang ni boleh acah keeper, memang senang lah hang nak ambil penalti. Hang acah belah kanan, bagi dadah belah kanan dulu, lepas tu hang shoot belah kiri. Dan kita tengok nombor 5 pula. Nombor 5 adalah pasukan Denmark Euro 1992. Euro 1992 adalah fairy tale untuk bola sepak. Lagi-lagi untuk pasukan bola sepak Denmark lah. Sebab cerita pasukan Denmark menang Euro 1992 ni memang sangat-sangat bagus lah. Mereka ni layak secara tak sengaja tau sebenarnya. Sebenarnya dalam qualification, mereka ni kalau ikut rule, mereka ni tak dapat layak pun masuk Euro. Sebab dalam group stage kelayakan, mereka ni just duduk dekat tempat kedua je dalam kelayakan, di belakang pasukan Yugoslavia. Dan kalau hampa nak tahu time tu, tim-tim yang akan layak ke Euro adalah tim top je. Maksudnya tim nombor 1 barulah mereka akan layak. Tapi satu cerita jadi, waktu tu negara Yugoslavia tengah berperang. So FIFA dan juga UEFA mereka ni ambil tindakan untuk menggantung bola sepak pasukan Yugoslavia ni, dan pasukan kedua terbaik dalam group qualification bolehlah melayakkan diri. Itulah cara dia pasukan Denmark layakkan diri ke Euro 1992. Dah lah layak secara tak sengaja. Lepas tu mereka menang pula tournament tu. Mereka menang tournament tu. Mereka duduk dalam grup mau tau. Mereka duduk dalam grup yang ada pasukan Sweden, yang ada pasukan England dan juga ada pasukan Perancis. Dan mereka berjaya melepasi grup tu dengan mendapat 3 mata dalam grup tu, hasil 1 kemenangan dan juga 1 seri. Dulu-dulu kalau menang dapat 2 poin je. Dan mereka ni juga berjaya mengalahkan 2 gegasi bola sepak dekat Eropah tentu, iaitu pasukan Belanda dekat semifinal dan juga pasukan Jerman dekat final. Walaupun mereka ni boleh create cerita bola sepak yang sangat indah untuk kita saksikan, namun ada satu benda yang ramai tak suka dengan cara permainan mereka, iaitu negative football. Negative football mereka ni bukan biasa-biasa, bukan level macam Mourinho, bukan level macam Diego Simon, lagi teruk lagi.
Kalau main parking bus tu boleh kira lah lagi, kita boleh lah tengok taktik bertahan ni po. Tapi taktik bertahan pasukan Denmark ni memang macam main kotak jugalah. Tapi tentu bukan main kotak lah, sebab tentu boleh main macam tu. Cara dia adalah depa ni akan passing ke belakang, lepas tu striker iaitu goalkeeper pasukan Denmark tentu akan tangkap bola tu. Benda tu lah yang depa akan repeat ulang sampailah habis game. So bila FIFA tengok benda ni akan merosakkan cara permainan bola sepak, yang buatkan tim-tim yang tak ada advantage dekat atas padang, depa ni akan main dengan cara macam ni. Dalam pasukan Denmark buktikan dengan cara permainan macam tu, depa berjaya juara Euro pula. Dan lalah kali FIFA telah menetapkan yang kalau pemain pasukan sendiri yang passing ke belakang, goalkeeper tak boleh tangkap bola tu menggunakan tangan. Hang bayangkan kalau boleh passing belakang lepas tu goalkeeper boleh tangkap lagi time ni, aku rasa Emi Martinez dekat Aston Villa tu memang peluk je bola tu sampai 90 minit. Sebut pasal Emi Martinez, kita masuk nombor 4, Emi Martinez World Cup 2022. Sebelum World Cup pun Emi Martinez ni memang terkenal dengan spesialis dia daripada segi main game dan juga spesialis daripada segi penalti. Shot stopping dia sangat-sangat bagus dan juga confident. Tapi apa yang paling dia master dalam sepakan penalti ni adalah cara dia nak own pemain yang nak ambil penalti dekat dia. Maksudnya dia ni memang bagus gila daripada segi main game. Dia ni boleh memanipulasi pemain lawan dia, iaitu permainan minda lah, bukan main game tu main otak-otak. Dan kalau lah hang ni seorang penalti taker, lagi-lagi hang tengah gemuruh pula takut hang ni terlepas penalti, hang memang tak mau jumpa goalkeeper yang macam Emi Martinez ni. Sebab Emi Martinez ni dia akan provoke hang sampailah hang rasa hang memang down. Lepas tu hang memang tak ada confident nak ambil penalti tu. Kemuncak kepada kehebatan main game Emi Martinez ni adalah pada final World Cup pada tahun 2022, yang mana tentu game antara pasukan France dan juga pasukan Argentina, pemenang tak dapat ditentukan selepas 120 minit dan terpaksa melalui sepakan penalti. Waktu aku tengok game ni, dalam hati aku cakap walaupun peluang masih 50-50, tapi bila masuk penalti shootout, hang berhadapan dengan pasukan Argentina dan goalkeeper dia pula Emi Martinez, aku rasa memang game over lah untuk pasukan tu. Dan memang betul benda tu jadi. Pasukan Argentina berjaya mengalahkan pasukan France dalam sepakan penalti. Dan Martinez memang mainkan peranan gila waktu sepakan penalti ni. Dia keep provoke player-player Perancis. Bila dia berjaya save, dia provoke lagi player-player Perancis. Sampailah dia campak bola jauh daripada Tchouaméni. Sampai macam tu sekali dia buat main game. Yalah sebab nak menang World Cup kan, World Cup bukan trofi yang kecil. Dan hasilnya main game dia berjaya dan pasukan Argentina berjaya menang World Cup tentu. Hebatnya permainan minda Emi Martinez ni sampai FIFA tetapkan peraturan baru tau, di mana goalkeeper tak boleh sentuh palang dan juga tak boleh provoke pemain pasukan lawan. Maksudnya waktu nak ambil penalti tu, goalkeeper tak boleh lah nak cakap something dekat player lawan untuk provoke dia. Aku rasa peraturan ni macam pelik jugalah kan. Memang mereka ni nak bagi bila penalti ni memang nak bagi gol ke apa? Sebab dulu tak bagi goalkeeper cross kaki dekat line, okey lah tu tak ada masalah lah. Yang ni nak main game pun tak boleh. Memang goalkeeper jadi tunggu je dekat situ, tunggu bola lepas tu save. Hak tu je dia pun boleh buat. Kita masuk nombor 3 pula. Nombor 3 adalah Frank Lampard World Cup 2010. Waktu ni game round 16 Piala Dunia pada tahun 2010 dekat Afrika Selatan menemukan pasukan Jerman dan juga pasukan England. Dan game ni Jerman menang mudah 4-1. Walaupun Jerman nampak menang mudah 4-1 dalam game ni, tapi ada sedikit drama berlaku dalam game ni. Yang drama ni telah mengubah bola sepak sampai ke hari ni. Dalam game ni mula-mula Jerman berjaya leading 2-0 hasil jaringan daripada Miroslav Klose dan juga Lukas Podolski. Tapi minit ke-37 England berjaya skor gol melalui jaringan Upson. Dan minit ke-38 England berjaya juga jaringkan gol melalui sepakan Frank Lampard daripada luar kotak penalti. Bola tu dah berjaya dah mengalahkan Manuel Neuer, tapi sayang dia keluar balik. Walaupun bola tu terkena tiang dan keluar balik, yang menjadi isu dia adalah yang bukan untuk referee. Referee tak nampak bola tu dah lepas line, so mereka diselak gol tu. Mereka kata gol tu tak dikira sebab tak lepas line lagi. FIFA sedar yang manusia ni boleh buat kesilapan, dan perkara ni telah membuatkan mereka ni telah wujudkan satu lagi institusi, iaitu VAR, ataupun nama panjang dia Video Assistant Referee. Dan benda ni dah diuji sejak pada tahun 2012 lagi, dan pertama kali digunakan secara official dalam perlawanan Confederation Cup pada tahun 2017. Dan selepas tu semua rule telah berubah dan lebih memudahkan kerja referee lagi. Aku rasa dengan adanya VAR ni memang bagi advantage dekat referee lah untuk tengok keputusan. Kau hampa rasa ada VAR ni lagi mudah referee nak buat silap? Apa cuba komen kat bawah. Nombor 2 kita ada Jimmy Talk daripada pasukan Sunderland. Waktu ni game antara pasukan Chelsea dan juga game pasukan Sunderland dekat Division 1 England. Yang kalau lah ni kita nak samakan Division 1 tu adalah EPL lah. Dalam game ni Jimmy Talk adalah seorang pemain muda berbakat yang baru berusia 19 tahun.
Dan waktu ni Sunderland adalah satu pasukan yang kuat. Dan game ni berakhir dengan keputusan seri 3-3, Sunderland 3, pasukan Chelsea pun 3. Walaupun Jim Murtough adalah seorang pemain muda yang berbakat, tapi game ni game yang tak mahu diingati oleh dia. Sebab apa? Sebab dalam game ni dia telah buat banyak major mistake yang buatkan pasukan Chelsea berjaya skor gol penyamaan. Tapi sebelum dia buat semua mistake ni, ada insiden yang menyebabkan dia ni ditendang banyak kali oleh pemain-pemain Chelsea. Waktu ni macam biasalah, goalkeeper bila dia selamatkan bola, dia akan cuba protect bola tu. Dan apa yang berlaku dekat Jim Murtough apabila dia menyelamatkan bola, lepas tu dia akan menerak dekat atas padang, dia peluk bola tu. Tindakan dia tu tak jadi masalah, tapi apa tindakan selanjutnya oleh pemain Chelsea yang jadi masalah, iaitu dia cuba rampas bola tu dengan cuba menendang kepala dan juga tengkuk Jim Murtough ni. Teruknya tindakan mereka tu dah nampak macam pukul ramai-ramai dah. Sampailah player Sunderland kena main redakan benda tu. Referee waktu ni memang jangan duk kata lah dia lagi suka tengok benda tu, dia biar aja benda tu jadi. Dan insiden tu lah yang membuatkan dia ni hilang fokus dalam game dan buat banyak kesilapan. Sebab apa? Sebab dia ni main dalam keadaan kesakitan. Akibat daripada insiden tu, walaupun Jim Murtough berjaya menghabiskan perlawanan tu, tapi beberapa hari lepas tu Jim Murtough telah dimasukkan ke dalam hospital dan telah disahkan mengalami patah tulang rusuk dan kepala dia lebam teruk. Dan akhirnya disebabkan insiden tu, Jim Murtough telah meninggal dunia pada 9 Februari 1936. Selepas insiden ni lah, FIFA telah menetapkan peraturan yang lebih melindungi goalkeeper. Sebab kalau hampa nak tahu sebelum ni, hampa cuba tengok klik-klik goalkeeper balik sebelum ni, selepas depa save bola, pemain pasukan lawan depa ni akan cuba kacau goalkeeper tu dengan cuba menendang goalkeeper tu ataupun menumbuk goalkeeper tu. Peraturan ditetapkan oleh FIFA adalah kalau goalkeeper tu dah dapat bola tu, pemain tak boleh nak cuba rampas bola daripada dia, dan pemain tak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi dekat goalkeeper. Dan aku rasa ni satu keputusan yang sangat bagus dibuat oleh FIFA, sebab sebelum ni goalkeeper memang terdedah gila dengan bahaya. Kita masuk nombor 1 pula, iaitu Jean-Marc Bosman, seorang pemain bola sepak yang telah mengubah cerita bola sepak sampai ke hari ini. Bosman adalah seorang pemain bola sepak daripada Belgium yang bermain dekat kelab Standard League. Lepas tu dia berpindah ke satu kelab iaitu RFC League, di mana dia ada kontrak 2 tahun dekat situ. Bila menuju ke hujung kontrak, pasukan RFC League ni nak sambung kontrak dia. Tapi mereka nak sambung kontrak dengan Bosman ni dengan memotong gaji dah sampai 75% tau. Dan Bosman pun tak maulah sign kontrak baru sebab pemotongan gaji yang terlalu tinggi. Dan waktu ni kalau hampa nak tahu, UEFA ada tetapkan satu peraturan, kalau pemain tu tak mau sambung kontrak dengan kelab dia, kelab yang memiliki pemain tu, mereka ni berhak untuk menggantung pemain tu selama setahun. Boleh kata ni sebagai peraturan berat sebelah lah. Dan waktu ni sebenarnya Bosman cuba attempt untuk berpindah ke satu kelab dekat Liga Perancis. Walaupun waktu tu kontrak dia nak habis, pasukan RFC League tetap demand untuk pasukan Dunkerque ni bayar £500,000 kalau mereka nak dapatkan Jean-Marc Bosman ni. Benda ni buatkan Bosman betul-betul marah. Dah lah kontrak dia nak habis, lepas tu mereka nak renew kontrak dah, potong 75% gaji. Lepas tu susahkan kepindahan dia ke kelab lain pula. Memang mereka ni nak bagi dia merana ke apa? Disebabkan rasa berani dan juga rasa bertanggungjawab, Bosman pun bawa benda ni kepada pengadilan. Dia telah saman 3 institusi, iaitu yang pertama adalah UEFA, yang kedua adalah Persatuan Bola Sepak Belgium, yang ketiga adalah pasukan RFC League sendiri. Dan dia juga mengusulkan yang peraturan telah ditetapkan oleh FIFA ni, sebab pemain memang ditindas tau kalau mereka teruskan dengan peraturan macam ni. Pemain tak boleh demand gaji, pemain kena tetap sign kontrak. Kalau kelab tu tak mau jual dah, sampai bersarahlah duduk situ. Dan Bosman juga mengaitkan perkara ni dengan akta buruh, di mana seorang pekerja tu boleh meninggalkan syarikat tu kalau kontrak dia dah habis. So dia kata awak dapat tak buat macam ni dekat bola sepak. Bola sepak ni pun satu pekerjaan juga. Dan akhirnya selepas 5 tahun dia fight dengan benda ni, pada 15 Disember pada tahun 1995, Mahkamah Eropah telah menetapkan yang pemain yang habis kontrak dengan pasukan dia berhak membuat rundingan dengan mana-mana kelab dan berhak untuk join mana-mana kelab apabila kontrak dia nak habis. Dan sampailah ni peraturan macam tu memang valid dan boleh diguna pakai. Dan aku rasa peraturan ni lah yang telah mengubah situasi bola sepak sampai ke hari ni. Dan aku rasa peraturan ni sangat-sangat bagus untuk pemain. Sebab apa? Sebab dia ni boleh jaga kebajikan player dan pemain tu pun boleh demand gaji. Dan kalau tak ada transfer Bosman macam tu, kita takkan nampak lah transfer gila, free transfer macam hari ni. Macam Benzema ke Al-Ittihad, Kante ke Al-Ittihad, CR dulu pergi ke Al-Nassr secara percuma, Messi ke Inter Miami. Semua transfer ni disebabkan Jean-Marc Bosman ni. So itulah video kali ni, 7 peraturan bola sepak yang telah terpaksa diubah disebabkan 7 insiden yang berlaku. Hampa rasa ada tak lagi peraturan yang patut diubah dalam bola sepak? Ataupun hampa rasa ada tak peraturan yang aku terlepas pandang yang telah diubah disebabkan pemain? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan itulah video kali ini. Jangan lupa share video ni. Kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.